Selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Izam dan rakan-rakan semua. Jadi pada pagi ini kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Aking anak unit, Cikgu Edison anak Siti dan Cikgu Imran bintaran akan membentangkan tugasan projek perubahan yang bertajuk MP Online ataupun dikenali sebagai modul pembelajaran atas talian. Jadi ini adalah tajuk kumpulan kami di mana MP online ni adalah merupakan akses kepada cikgu ataupun juga akses kepada pelajar. Okay, baiklah kita lihat dulu sinopsis daripada projek ini, iaitu projek MP online ni merupakan bengkel untuk semua guru mata pelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah menengah multi besar Tawau. Jadi tujuan pelaksanaan projek adalah untuk menyediakan modul pembelajaran yang dapat pertama memudahkan guru menyediakan modul dan mengatasi masalah modul gambar yang kurang jelas dan tidak tersusun. Yang kedua yang menjimatkan masa guru menyimak dan memberi markah jawapan kepada pelajar di mana pelajar boleh terus mendapat markah dan boleh menyimak jawapan yang betul setelah selesai menjawab soalan. Manakala yang ketiga ialah tujuan pelaksanaan ialah membantu guru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk murid secara bersemuka ataupun di atas talian. Jadi melalui modul MP online ni, pelajar dapat menjawab modul melalui aplikasi live worksheet dengan menggunakan username dan juga password masing-masing yang telah guru sediakan. Baiklah, kita lihat secara ringkas berkenaan dengan pengenalan di mana banyak dinyatakan beberapa orang pakar, antaranya ialah MOT ETO 2000 telah menyatakan medium pembelajaran dalam talian merupakan medium yang sangat sesuai untuk menyampaikan pengajaran. Kalau kita lihat masa pandemik ni, jadi pembelajaran di atas talian ini adalah merupakan medium yang sangat sesuai sekali. Manakala di UK, United Kingdom, jadi melalui aplikasi Department of International Development telah mengumumkan pembatalan terhadap semua jenis peperiksaan tinggi dan rendah dan menggalakkan penilaian secara alternatif. Begitu juga di China, di mana mereka telah menggunakan platform yang dikenali sebagai One Stop Research at ZJU. Dan tidak ketinggalan pula di negara kita Malaysia, setelah PKP dijalankan ataupun dilaksanakan, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pada 1 April 2020 menggunakan semua proses pembelajaran menggunakan Google Classroom. Okay. Kemudian kita pergi kepada rasional kenapa projek ini dilaksanakan. Yang pertama ialah mengelakkan guru rasa terbeban untuk mencetak dan menyediakan modul pembelajaran yang agak tebal dan memerlukan kos yang tinggi. Dan yang kedua pula ialah mengatasi masalah kekurangan guru untuk menyimak hasil kerja pelajar disebabkan gambar yang dihantar melalui telefon bimbit agak kabur dan berteraburan. Yang ketiga, memudahkan guru menyimak tugasan pelajar dengan mudah, membuat pembetulan serta mendapatkan markah dengan cepat. Dan yang keempat ialah mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan selamat digunakan di samping dapat meningkatkan kemahiran IT di kalangan guru dan juga pelajar. Dan yang kelima ialah bagi memastikan topik yang dirancang dapat diteruskan dan diselesaikan akibat kekangan waktu PDP secara bersemuka. Dan yang keenam pula ialah menyokong pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21 seiring dengan norma baharu dalam perubahan pendidikan. Okey, kita lihat pula visi, misi dan matlamat. Di mana visi program ini adalah merupakan inovasi tunjang kecemerlangan dan misi pula adalah menyampaikan ilmu melalui perubahan bagi meningkatkan minat dan merangsang minda pelajar untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Manakala matlamat program ini pula adalah membudayakan ilmu melalui perubahan sebagai pemangkin proses pengajaran dan pembelajaran
melahirkan pelajar yang akses sendiri dan kompeten, serta menerapkan kemahiran teknologi maklumat dan menyediakan pendidikan yang berkualiti. Dan objektif di sini ada 5. Kalau kita lihat, yang pertama ialah mengatasi masalah pelajar menjawab soalan modul pembelajaran, menghantar jawapan, menyemak dan memberi pemberian markah kepada pelajar. Yang kedua ialah menggunakan kaedah yang lebih senang dan praktikal untuk menyemak hasil kerja pelajar, mengambil markah secara automatik. Dan yang ketiga pula ialah mengatasi masalah penghantaran hasil kerja pelajar semasa menjawab modul secara bertulis dan menghantar kepada guru menggunakan telefon bimbit atas talian. Dan yang keempat, yang bolehkan peratus pelajar menghantar hasil kerja 100% dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ialah objektifnya mengenal pasti kesediaan kemahiran teknologi maklumat pelajar di samping tahap kesediaan pelajar menyediakan aktiviti dalam modul dengan jayanya. Kemudian kita lihat pula iaitu perbandingan projek pada keadaan dahulu dan pada keadaan sekarang. Dan kita boleh rujuk di sini pada masa dahulu dari segi masa yang diambil oleh guru dan pelajar agak lama, dan pada masa sekarang masa boleh disingkatkan. Contohnya pelajar menjawab pada masa dahulu 20 minit tetapi sekarang ialah cuma 10 minit sahaja. Begitu juga seterusnya menyemak, memberi markah serta membuat pembetulan. Dan seterusnya, kita lihat pada masa dahulu, guru suka membuat analisis markah kerana mengira secara manual. Tetapi pada masa sekarang, markah mudah dianalisis oleh guru di mana guru boleh ekspor menggunakan XLS setiap markah pelajar dan paparan markah pelajar dalam format XLS akan dikeluarkan untuk dianalisis. Dan yang ketiga pula iaitu pelajar menyemak markah setelah guru menandakan menggunakan buku. Tetapi pada masa sekarang iaitu pelajar boleh menyemak markah dan jawapan yang salah untuk pembetulan secara automatik. Iaitu bagi menyemak jawapan yang salah pula, pelajar hanya perlu klik show my answers. Kemudian wujud masalah ketidakhadiran pada masa dulu, tidak menghantar tugasan dan keputusan peperiksaan yang sangat rendah. Tetapi pada masa sekarang, apabila pelajar telah berlumba-lumba, jadi mereka dapat meningkatkan kehadiran serta rasa bertanggungjawab menghantar hasil kerja kerana mereka melihat rakan-rakan yang lain juga bertindak dengan pantas dan cepat. Okey, baiklah, dalam proses mengadaptasi iaitu program perubahan ni di mana kumpulan kita telah menggunakan modul atau menggunakan teori perubahan Kod Lewin. Jadi dalam teori perubahan Kod Lewin ni kita lihat terdapat 3 tahap yang utama. Okey, tahap yang pertama iaitu unfreezing ataupun mencair, di mana tahap ini adalah merupakan satu tahap yang sangat penting untuk memahami secara mendalam dunia perubahan kehidupan pada masa ini. Jadi fasa ini akan berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap keadaan semasa, struktur pembentukan tugas dan teknologi yang tidak berkesan, kemahiran atau sikap staf yang tidak sesuai dengan perkembangan organisasi. Jadi dalam tahap mencair ini, iaitu tahap yang pertama ini, di mana maklumat melalui soal selidik pelanggan perlu dikumpul terlebih dahulu dan menerangkan mengapa kita perlu berubah. Okay? Kenapa kita perlu berubah dan tidak mengikut cara lama supaya semua pihak boleh faham mengapa perlu berubah. Jadi tahap pertama ini adalah tentang menyiapkan diri sendiri ataupun orang lain sebelum perubahan itu dilakukan. Kemudian dalam tahap kedua ini, tahap kedua pula iaitu change, perubahan. Okey, dalam tahap kedua ni iaitu menurut Kod Lewin sendiri, perubahan bukanlah satu peristiwa tetapi merupakan satu proses peralihan. Okey, jadi justru itu peralihan adalah gerakan dalaman atau satu perjalanan yang kita buat sebagai reaksi terhadap perubahan. Jadi individu yang telah mengalami perubahan akan menjadi sesuatu yang baru. Jadi fasa ini berlaku apabila terdapat program penambahbaikan dilaksanakan
bagi menggerakkan organisasi ataupun kaki tangan ke arah yang lebih baik. Jadi melalui peringkat ini akan berlaku perubahan-perubahan seperti pembentukan gelagat, nilai dan sikap perubahan struktur baru yang lebih baik dan pembangunan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir iaitu tahap 3, rephrasing ataupun membeku kembali. Jadi melalui tahap pembekuan kembali ini, di mana Kurt Lewin merujuk pada tahap ini sebagai titik beku, iaitu pembekuan semula, pembentukan kestabilan perubahan yang telah dibuat kemudian diterima dan menjadi amalan baru di dalam organisasi tersebut. Okay? Namun begitu, tahap ini mengambil masa kerana ia peringkat terakhir dalam proses perubahan terancang. Okay? Jadi kita pergi kepada modul yang kita gunakan pula, di mana kumpulan kami telah menggunakan iaitu teori perubahan John Kotter 1995. Jadi modul perancangan yang diaplikasikan dalam menjalankan program ini iaitu model John Kotter 1995 ini, di mana menurut Fullen 2001 dan Hellinger 2005, kecemerlangan dan kejayaan sekolah adalah bergantung kepada peranan pengetua di sekolah. Jadi justru itu kita menggunakan model ini kerana model perancangan John Kotter ini boleh digunakan untuk membantu menerajui perubahan serta menaikkan semangat warga pendidik menjayakan transformasional pendidikan seiring dengan perubahan teknologi dan ekonomi dunia. Okey, baiklah, dalam modul 8 langkah Kotter ini terdapat 3 fasa yang utama. Okey, kita lihat fasa yang pertama iaitu di mana wujudkan kesegaran. Okey, dalam wujudkan kesegaran ini dia terkandung kepada 3 langkah. Yang pertama ialah mencipta keperluan. Yang kedua ialah membentuk pakatan yang kuat dan yang ketiga ialah mencipta visi untuk perubahan. Kemudian fasa yang kedua ialah membentuk pakatan yang kuat. Juga terdapat 3 langkah iaitu menyalurkan visi, menghapuskan halangan dan mengenal pasti sasaran masa pendek. Dan fasa yang ketiga ialah mencipta visi perubahan, iaitu terdapat 2 langkah di sini iaitu meneruskan perubahan serta kukuhkan perubahan dalam budaya. Kemudian modul perubahan kedua yang kita gunakan iaitu modul perubahan Mika-Fullen. Okey, dalam modul perubahan Mika-Fullen ini terdapat 6 langkah iaitu yang pertama iaitu sayangi pekerja anda, di mana pengetua dan guru besar perlu menyayangi semua guru dan anggota bawahan untuk mendapatkan komitmen mereka. Yang kedua ialah membina hubungan sesama rakan sekerja berdasarkan satu tujuan yang sama, iaitu hubungan yang baik amat perlu untuk berfungsi matlamat. Dan yang ketiga ialah selahkan pembinaan kapasiti individu, di mana menurut Fullen 2005 penambah baik akan berlaku apabila pemimpin dapat menunjukkan kewibawaan pembangunan insannya. Dan yang keempat pula ialah belajar sambil membuat kerja, di mana guru-guru yang lama iaitu kurang mahir dalam ICT ini boleh belajar daripada guru yang lebih muda ataupun yang lebih mahir. Okey. Dan yang kelima pula ialah amalkan ketulusan, iaitu amalan ketulusan pengetua dalam melaksanakan projek ini perlu diamalkan, terutama membuat keputusan supaya guru-guru dan kaki tangan bawahan dapat menaruh kepercayaan dan keyakinan. Dan yang terakhir ialah rangsangkan sistem yang menggalakkan pembelajaran, iaitu menurut Fullen 2005, pembugaran aspek pembelajaran dan motivasi warga sekolah perlu dipupuk secara berterusan bagi terus menggalakkan pembelajaran. Dan seterusnya saya serah kepada rakan saya untuk menyambung mendengar daripada kumpulan kita. Baik, salam sejahtera. Saya teruskan dengan pembentangan bahagian EJK program. Jadi seluruh EJK untuk program ini adalah secara keseluruhannya menggunakan guru-guru dan cikgu yang ada di Marotai, SMK Marotai. Jadi penaung untuknya semestinya adalah pengetua sekolah mereka lah. Dan
pengerusi, timbalan pengerusi 2, 3 itu adalah PK. Jadi kita jadikan Cikgu Imran setiausaha untuk program ini disebabkan program ini dilaksanakan di sekolah beliau. Dan senarai EJK untuk program ini seperti di paparan slide. Ada penyelaras aktiviti, pendaftaran, sebab kita perlukan pendaftaran para guru-guru. Nah, ini adalah perincian setiap tugas EJK, di mana setiap gerak kerja dan yang dilakukan adalah berdasarkan bidang tugas masing-masing supaya tidak ada pertindihan dan masing-masing tahu tentang bidang tugas yang harus dilaksanakan. Jadi pengerusi, timbalan pengerusi, kita ada setiausaha, bendahari, penyelaras untuk aktiviti, iaitu setiap slot. Untuk program ini kita ada 3 slot. Jawatan kuasa pendaftaran dan pengurusan peserta untuk memastikan bahawa semua guru terlibat dengan program yang kita laksanakan inilah. Dan jawatan kuasa pembentangan pengurusan, jawatan kuasa teknikal dan multimedia. Ini yang penting lah karena kita memerlukan sistem paparan yang baik dan program live worksheet ini memerlukan satu pengurusan yang baik lah, internet semua dan sebagainya. Dan penilaian serta jamuan. Ini tentatif, kita laksanakan program ini selama 3 hari. Dianggalkan dilaksanakan pada minggu keempat Julai nanti. Setelah kita dapatkan feedback ataupun maklum balas daripada pihak-pihak yang berkenaan, maka program ini akan dilaksanakan lah. Program ini dilaksanakan pada waktu petang. Waktu petang selama 3 hari, iaitu 27 Julai Rabu, 28 Kamis dan 29 adalah Jumaat. Nah, terdapat juga 3 slot. Slot 1 iaitu memahami konsep live worksheet ini, iaitu bagi memenuhi objektif yang kedua. Kita mendedahkan kaedah yang lebih senang dan praktikal untuk guru menyemak hasil kerja pelajar dan mengambil markah secara automatik. Nah, dan hari kedua untuk slot yang kedua iaitu eksplorasi live worksheet ini bermakna kita menjawab kepada objektif yang seterusnya, iaitu mengenal pasti kesediaan kemahiran teknologi maklumat pelajar di samping tahap kesediaan pelajar menyiapkan aktiviti dalam mode dengan jayanya. Jadi sebelum kita gunakan kepada pelajar, kita cuba dulu untuk para guru explore benda ini. Kita jadikan guru sebagai PC, kita jadikan guru juga sebagai pelajar dalam sesi slot kedua ini. Dan untuk slot ketiga, iaitu untuk hari ketiga, iaitu praktikal penggunaan. Kita cuba untuk guru-guru hantar tugasan dan semak, beri makan dan sebagainya lah. Dan program ini akan ditamatkan lebih kurang pukul 4 petang pada hari Jumaatnya lah. Ini categan untuk program. Perancangan bermula daripada Mac, April, Mei dan Jun. Untuk minggu pertama dan kedua ini kita persembahkan dalam pembentangan kelas. Seterusnya nanti pembentangan kertas projek pada pihak pengurusan sekolah. Kalau ada penambahbaikan daripada pihak terutamanya doktor, maka minggu ketiga ini sesi persekolahan bermula kita akan bentangkanlah kertas kerja ini. Kita bentangkan kepada pihak sekolah SMK Marutai. Dan Julai persediaan projek, maka pelaksanaan itu adalah pada minggu ketiga. Dan pelaporan macam biasa mesti ada dokumentasi program. Jadi ini adalah anggaran kewangan. Anggaran kewangan kita, sumber kewangan koperasi sekolah, sumbangan kelab staf dan guru. Setiap tahun ada kutipan. Jadi itu kita gunakan untuk pembangunan guru-guru sekolah Marutai inilah.
Jadi cuma ada 2 item, cenderamata kepada penceramah, orang yang buat bengkel, dan disebabkan aktiviti ini dijalankan pada waktu petang, maka kita ada minuman ringan. Untuk selama 3 hari, kita anggarkan ini yang paling murah lah, budget yang paling rendah untuk setakat ini. Jadi itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Imran Bintaran. Seterusnya akan menyambung pembincangan rakan saya berkaitan dengan projek MP online ini, yaitu dari segi penjelasan projek yang mengandungi 9 elemen. Elemen pertama adalah misi dan wawasan organisasi. Bagi sekolah ini, visinya adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala misinya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Bagi program ini pula, visinya adalah inovasi tunjang kecemerlangan, dan misinya menyampaikan ilmu melalui perubahan bagi meningkatkan minat dan merangsang minat pelajar untuk melahirkan masyarakat berilmu. Elemen yang kedua adalah rasional perancangan. Jadi ada 3 rasional perancangan ini dan semuanya adalah berkaitan dengan guru. Satu, menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan bahan bantu mengajar atau ringkasnya BBM berasaskan media atau teknologi media instruction. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang menggunakan ICT dalam pembelajaran jarak jauh dan juga mod bersemuka. Seterusnya, elemen yang ketiga adalah penentuan maklumat dan objektif. Bagi maklumat ada 3. Pertama sekali, menerapkan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam PDP. Yang kedua, meningkatkan kemahiran menghasilkan BBM berasaskan media atau teknologi media instruction. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan ICT dalam PDP jarak jauh dan bersemuka. Dan kalau objektifnya adalah pertama, mengaplikasi kemahiran ICT yang dapat membina keyakinan diri dan percaya kepada kebolehan diri. Yang kedua, meningkatkan keyakinan menggunakan ICT dalam PDP. Elemen yang keempat, pengenalpastian strategi pelaksanaan. Jadi ada di situ 6 strategi pelaksanaan. Pertama sekali, mencari idea dan pelaksanaan yang bersesuaian. Yang kedua, mengemukakan kertas kerja kepada pengetua. Yang ketiga, membuat perancangan, yakni dari segi cara tagan, penyelesaian program, pengerusi, setiausaha dan sebagainya. Yang keempat, tindakan membuat maklumat pendaftaran, sediakan tempat, cari penceramah, sagu hati penceramah dan sebagainya, dan sediakan sijil. Yang kelima, pelaksanaan projek yang melibatkan semua guru di sekolah tersebut. Dan yang keenam, penilaian keberkesanan program akan dilihat melalui penghasilan modul oleh guru-guru yang terlibat dalam program ataupun projek ini selepas bengkel atau kursus. Elemen yang kelima adalah penilaian tindakan-tindakan. Jadi kita akan menilai program-program yang hampir sama yang ada diadakan sebelum ini, yaitu bengkel pembinaan modul mata pelajaran sekolah menengah peringkat daerah. Jadi dalam program ataupun bengkel tersebut, kita dapati ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikan di situ, modul meliputi semua topik penting. 2, boleh dijadikan nota dan buku latih to be. 3, memudahkan guru menyediakan soalan-soalan. 4, memudahkan guru menyelesaikan sesi ulang kaji. Dan yang akhir sekali, mengurangkan kos pembelian buku rujukan ataupun buku aktiviti untuk pelajar. Manakala keburukannya adalah pertama, kos pencetakan tinggi. 2, gambar tidak jelas, kadang-kadang tidak jelas dan kurang menarik. Yang ketiga, masa untuk guru memeriksa yang panjang. Yang keempat, masa membuat pembetulan dan semakan sama ada oleh guru ataupun pelajar juga panjang. Dan yang terakhir adalah kurang sesuai apabila dilaksanakan secara atas talian. Jadi keburukan-keburukan yang ada dalam program inilah yang kita coba atasi melalui projek ini.
Ya, elemen yang keenam adalah pemilihan tindakan. Untuk tindakan ini, pertama sekali kita akan adakan terlebih dahulu mesyuarat dengan AJK untuk kenal pasti dan tentukan aktiviti yang kita akan jalankan semasa program. Yang kedua, kita sebar maklumat program kepada semua guru. Yang ketiga, menyiapkan modul. Proses menyiapkan modul ini berlaku selepas weekend ini kita adakan, yang mana ketua panitia kita akan minta untuk beri agihan tugas kepada guru-guru masing bagi menyiapkan modul mereka, dan guru Bistari ataupun ICT ini kemudian akan kumpul dan sediakan di dalam link laman web sekolah. Elemen yang ketujuh adalah penggumbalan rancangan. Pertama sekali kita akan buat agihan kerja di mana penyelaras akan tubuh AJK daripada kalangan guru bagi tujuan pengagihan kerja. Yang kedua, kita akan buat kertas cadangan, mana penyelaras dan SU akan bekerjasama sediakan kemukakan kepada penasihat untuk kelulusan. Yang ketiga, kita akan sedia bentuk tentatif dan cartagan bagi panduan pelaksanaan bengkel. Yang keempat, penyelaras dan AJK akan tetapkan aktiviti yang kita akan laksanakan dilaksanakan dan buat persediaan. Dan yang kelima, penyelaras dan AJK akan jangkakan implikasi dan kesan yang akan diperolehi daripada pelaksanaan bengkel. Elemen yang ke-8, pengawalan proses dan penempatan piawai. Untuk elemen ini pertama sekali AJK peserta Rustia perlu tahu ataupun maklum sudah tugas masing-masing. Yang kedua, AJK dan peserta sediakan bahan-bahan dan alatan yang berkaitan untuk aktiviti bengkel. Yang ketiga, penyelaras pastikan peserta telah diberi taklimat mengenai program. Dan yang keempat, penyelaras akan mendapatkan nasihat guru ICT ataupun juruteknik komputer sekolah berkaitan dengan pelaksanaan projek ataupun program ini. Dan elemen yang akhir sekali iaitu elemen yang ke-9, perancangan semula. Jadi kalau kita lihat projek atau program ini sebenarnya wujud hasil daripada perancangan semula yang mana berlaku selepas bengkel pembinaan modul mata pelajaran yang telah diadakan di peringkat daerah. Perancangan program ini bertujuan memberikan kemahiran guru-guru membina modul pembelajaran secara atas talian melalui aplikasi Live Worksheet. Yang kedua, dalam elemen perancangan semula ini ialah langkah perancangan program. Kita akan menentukan masalah yang dihadapi dan apakah keperluan sekolah. Yang kedua, mengenal pasti objektif program. 3, jana program penyelesaian. Kemudian memilih reka bentuk program. Dan yang keempat, melaksanakan reka bentuk program dan menilai program tersebut. Seterusnya, proses perancangan. Jadi dalam perancangan semula ini prosesnya ialah kita akan melaksanakan program dengan menggunakan 9 elemen perancangan tadi, iaitu tetapkan misi dan wawasan organisasi, merangka rasional perancangan, menetapkan matlamat dan objektif, mengenal pasti strategi pelaksanaan, menilai tindakan, membuat pemilihan tindakan, mengubah rancangan, mengawal proses dan penempatan piawai, dan merancang semula. Manakala yang seterusnya adalah kawalan membandingkan piawai. Jadi dalam peringkat ini penyelaras program dan ahli jawatan kuasa lain akan membuat perbandingan hasil dan piawai. Tujuannya untuk melihat adakah hasil yang diperoleh mencapai objektif program. Seterusnya, adakah pelaksanaan yang dilakukan adalah pelaksanaan yang baik kepada program ini. Terusnya adalah tindakan pembetulan pada peringkat ini bagi memastikan permasalahan itu dapat diselesaikan. Penyelaras program dan ahli jawatan kuasa yang lain akan melalui program perancangan semula dan melihat langkah atau strategi penyelesaian yang baru untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Seterusnya adalah proses pelaksanaan program. Dan yang kita tahu ada 6 proses. Jadi untuk projek ini pertama sekali kita akan menentukan dulu masalah keperluan. Jadi menentukan masalah keperluan guru yang membina modul pembelajaran atas talian. Jadi untuk mengetahui masalah dan keperluan ini, temu bual akan dijalankan di kalangan guru-guru yang terlibat. Kemudian guru akan dikenal pasti, guru yang di temu bual ini dia akan dikenal pasti melalui data dan serai nama yang kita ambil daripada pentadbiran.
Yang kedua adalah mengenal pasti objektif program. Dalam proses ini penyelenggara program akan mengadakan mesyuarat bersama pengetua, guru dan guru penolong kanan satu bagi menentukan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi dalam mesyuarat ini kita akan tetap apakah objektif yang kita patut capai. Khususnya yang ketiga, proses ketiga adalah menjana program penyelesaian. Dalam proses ini EJK program akan bincang tentatif, kemudian tempat belanja dan juga guru yang terlibat untuk pelaksanaan program. Seterusnya EJK akan bandingkan kebaikan dan kelemahan program ini dan dengan program yang lepas, yaitu bengkel pembinaan modul mata pelajaran peringkat daerah. Proses keempat adalah memilih reka bentuk program. Jadi dalam proses ini pengetua dan guru terlibat akan bersepakat mencari dana untuk belanjawan program bagi pastikan program ini mencapai objektif. Kesemua EJK akan diberikan tugas masing-masing bagi memastikan segala aktiviti yang dirancang dapat memenuhi objektif program. Proses yang kelima pula melaksanakan reka bentuk program. Dalam proses ini, guru akan libatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti yang akan dijalankan dalam program ataupun bengkel. Kemudian surat jemputan akan diedarkan semua guru dan laporan program akan dibuat sebaik saja program berlangsung sebagai rujukan kepada pihak pentadbir. Manakala elemen yang keenam adalah menilai program. Dalam proses ini, EJK akan menilai keberkesanan program. Jadi keberkesanan program ini akan kita dapat lihat melalui maklum balas daripada guru penolong kanan satu dan juga semua guru yang terlibat dalam program. Sekarang maklumat ini akan dijadikan tanda aras bagi tujuan penambahbaikan di masa akan datang. Seterusnya adalah implikasi perubahan terhadap organisasi. Daripada projek atau program ini kita akan dapat lihat berlaku perubahan terhadap dasar, latihan dan juga organisasi. Dari segi dasar, kita akan dapat lihat guru akan memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT. Yang kedua, mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat PDP. Yang ketiga, penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan. Jadi ini merupakan antara matlamat-matlamat yang kita dapat lihat dalam dasar pendidikan negara kita dan dia akan diperoleh melalui penyertaan guru-guru dalam program ini ataupun projek ini. Dari segi latihan implikasinya, kita akan dapat melatih guru meningkatkan kemahiran penggunaan komputer dan pengoperasian ICT dalam PDP atas talian. Kemudian ia merupakan latihan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT atau pembelajaran atas talian guru di peringkat sekolah. Implikasi dari segi organisasi kita akan dapat lihat ia akan dapat membantu guru-guru di sekolah dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas dan juga dia akan menjadi nilai tambah kepada guru menggunakan ICT bagi menyampaikan ilmu kepada pelajar supaya lagi mudah difahami. Kesimpulan daripada projek atau program ini kita akan dapat lihat pembinaan model pembelajaran atas talian ini adalah merupakan satu langkah perubahan sebenarnya dalam PDP guru. Sebelum ini kita sudah lama lihat ia hanya berbentuk kepada bercetak saja, tapi dia beralih kepada yang berbentuk ICT. Jadi bila kita melaksanakan dalam bentuk ICT ini, ia sebenarnya selari dengan dasar Kementerian Pendidikan untuk menjadikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi bagi menyokong proses terah dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran serta pembelajaran sepanjang hayat. Penggunaan ICT juga ini kita akan dapat lihat kalau dalam PDP dia membolehkan aktiviti PDP dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa, boleh meningkatkan penggunaan sumber pendidikan dan berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepatkan proses pendidikan berasas kadar kebolehan pelajar. Seterusnya ini adalah rujukan-rujukan kami dalam kami melaksanakan projek ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan projek perubahan dalam pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.